Sekejap. Cuba tengok. Ada tak? FB tak ada. Okey. Dah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cubaan kedua, Alhamdulillah. Mereka dah tahu malam ni memang kena dajal lah. Dia orang ni kena lipat kan. Jadi awal-awal lagi dia dah block kita. Dia dah block kita. So, Alhamdulillah tuan-tuan. Ada dah, sudah dah. Alhamdulillah. Allah SWT nak selamatkan UMNO saudara. Ini satu hikmah. Saya dah cakap banyak kali. Saya dah kata bahawa Mahathir menghantar Muhyiddin untuk bersama dengan UMNO hanya dengan tujuan untuk merampas sebahagian daripada kursi UMNO. Saudara, hari ini Alhamdulillah. Sirih telah pulang ke ganggang. Dia dok kata UMNO nak buat jajaran baru dengan DAP. Dia dok kata UMNO nak buat jajaran baru dengan PKR. Rupa-rupanya dia kembali kepada jajaran lama, tuan-tuan. Rupa-rupanya akhirnya bila kedudukan dia sudah berada di hujung tanduk, kekasih lama DAP dicium kembali. Begitu juga Anwar Ibrahim, tuan-tuan, ditawarkan pula jawatan Ketua Pembangkang bertaraf Menteri Kanan. Tak pernah berlaku dalam dunia ni, tuan-tuan. Midin, saya nak beritahu dengan Midin, tak payah susah-susah nak belanjakan duit rakyat tambahan, nak bagi jawatan Ketua Pembangkang ni bertaraf Menteri Kanan. Engkau letak jawatan hari ni, besok kita lantik kamu sebagai Ketua Pembangkang bertaraf Menteri Kanan. Lagi cantik. Tak payah pening kepala. Betul. Tak payah pening kepala. Orang nak cerita pasal nikaji ke, orang nak cerita pasal darus supply ke, kan? Tak ada pening kepala. Tak ada pening kepala, tuan-tuan. Letak je jawatan, kan? Letak jawatan, kita terus bagi jadi Ketua Pembangkang Tan Sri Muhyiddin Yassin bertaraf Menteri Kanan, Menteri Kiri, Menteri Depan dan Menteri Belakang. Aduh, seronok saya hari ini, tuan-tuan. Seronok. Seronok. Ramai orang, memang betul lah, ramai orang marah kat luar sana. Ramai orang marah, saudara, sebab apa? Sebab mereka mengharapkan Muhyiddin ini akan tamat riwayat politik dia. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, si Tompok ini, tuan-tuan, dia ada 7 nyawa. 7 nyawa. Dah banyak kali dia nak mampus, kan? Tapi tak mampu-mampus juga riwayat politik dia, tuan-tuan. Tetapi saudara, biarlah mereka merancang macam-macam. Tapi hari ini Alhamdulillah, saudara, apa yang saya setahun yang lalu saya cakap, iaitu Muhyiddin dihantar oleh Mahathir untuk bersama dengan UMNO, bekerja sama dengan UMNO, agih kursi bersama dengan UMNO. Bila dapat kursi, lepas pilihan raya yang akan datang, tuan-tuan, katakanlah Pakatan Harapan mendapat 100 kursi. Barisan Nasional, UMNO, Bersatu, PAS mendapat 122 kursi. Andai kata kita tak bagi dia jadi Perdana Menteri, tuan-tuan, 40 kursi yang dia menang, dia akan tarik bersama pergi ke PH, menjadikan PH ada 140. Dia panggil baruah dia macam Isyamuddin dan beberapa orang yang lain.
dia cukup 148, dia ada 2/3 majoriti, tuan-tuan. Pada ketika itu, mereka nak hapuskan sistem raja berperlembagaan pun mereka boleh buat, tuan-tuan. Mereka nak tukarkan negara ni menjadi negara demokrasi ala Republic of China pun mereka boleh buat, tuan-tuan. Dia boleh tukar menjadi Republik Rakyat Malaysia. Saudara, alhamdulillah, belum sempat pun pilihan raya, Allah Ta'ala dah tunjukkan, tuan-tuan, bila nyawa dia dah sampai ke penghujung, bila speaker pun dah mengesahkan, dah hantar surat kepada baginda tuanku mengatakan bahawa Muhyiddin hanya ada 100 orang saja MP yang menyokong dia. Dia dah bukan Perdana Menteri. Maka dia menggunakan strategi licik dia, tuan-tuan, menawarkan apa yang dipanggil sebagai unity government. Kita pun tahu geng-geng Pakatan Harapan ni kalau setakat unity government bodoh je, dia orang takkan join, tuan-tuan. Betul tak? Dia ada unity government ni. Kalau tak ada fulus, tuan-tuan, saudara, muka tembok 20 ekor ni belum tentu nak memalukan diri mereka, nak membuatkan penyokong-penyokong mereka ni maki mereka dan memberi nyawa kepada Muhyiddin untuk kekal menjadi Perdana Menteri. Satu Malaysia benci yang amat sangat terhadap Muhyiddin Yassin. Tuan-tuan fikir, geng pembangkang ni, adakah dia akan suka-suka rela tanpa sebarang habuan, tanpa sebarang jawatan, tanpa sebarang duit, dia nak bagi sokongan pada Muhyiddin Yassin? Mampus, tuan-tuan. Benda ni takkan berlaku, saudara. Hari ini, saudara, buat kali pertamanya. Tak pernah dilakukan oleh Perdana Menteri lain. Tak ada. Perdana Menteri kita menawarkan rasuah kepada ahli-ahli parlimen di depan rakyat secara live. Allahu Akbar. Azam Baki tunggu apa lagi? Kalau macam ni punya terang pun Azam Baki tak ambil sebarang tindakan, kita pun tak boleh nak cakap apalah. AG pun patut dah boleh ambil tindakan dah. Terang-terang merasuah ahli parlimen pembangkang, ketua pembangkang, supaya dia boleh kekal berkuasa, terus menjadi Perdana Menteri, terus menindas rakyat. Angka COVID makin lama makin naik, ekonomi rakyat makin lama makin parah, ekonomi negara makin lama makin hancur. Saudara, nasib baiklah, tuan-tuan, hari ini Allah Ta'ala telah selamatkan UMNO. Cuba bayangkan kalau kita tak sempat, tuan-tuan, tak sempat nak melihat agenda Muhyiddin nak kembali bersama dengan Pakatan Harapan, nak kembali bersama dengan DAP ni, tuan-tuan. Apa jadi kalau tiba-tiba pilihan raya akan datang, kita ikut cakap Hishamuddin Tun Husin, kita ikut cakap Anwar Musa, kita ikut cakap siapa lagi? Kita ikut cakap apa ni, Syahidan Kasim, kita ikut cakap KJ, yang mana mereka ini mengharapkan supaya kita bekerjasama dengan bersatu sehingga pilihan raya yang akan datang pun masih meneruskan. Apa jadi, tuan-tuan, daripada 122 kerusi UMNO, kalau betul lah berlaku kita kerjasama dengan dia orang ni, 26 kerusi, tuan-tuan, mungkin kita beri kepada PAS. Kemudian ada balance lagi lebih kurang 92 kursi. 92 kursi ni, saudara, kalau kita
ambil lebih kurang dalam 50 kursi, kita bagi kat bersatu 42 kursi. 42 kursi ni saudara, mereka boleh bawa lari untuk bersama dengan rakan lama dia DAP. Tapi nasib baik tuan-tuan, nasib baik hari ini dah terbongkar agenda Muhyiddin. Dia dok kata UMNO nak buat jajaran baru, rupa-rupanya dia nak balik jajaran lama. Itu sebabnya tuan-tuan, Muhyiddin dan DAP berpisah tiada. Itu je. Sekarang saya nak tanya ni dengan kawan-kawan yang menteri ni. Zahidi Zainul Abidin, Anwar Musa, siapa lagi? KJ, Syaidan Kasim. Dulu mereka mengatakan bahawa kita tidak mahu bekerja sama dengan DAP. Zahid Hamidi mahu membawa UMNO kepada jajaran baru bersama Anwar Ibrahim dan juga DAP. Sekarang DAP sudah jadi kawan korang. Aduh, sedap betul lah malam ni. Kada balik. Apa cerita? Apa cerita sekarang? Apa jawab? Jawab. Selama hari ini PAS mengatakan bahawa kita tidak akan bekerja sama dengan Anwar dan DAP. Nampak gayanya cinta yang telah terputus bakal. Pak Lebay tak menipu. Cinta yang terputus bakal bercantum kembali demi memastikan Muhyiddin terus menjadi Perdana Menteri. DAP tetap akan kudakapi. Anwar pun silap-silap pun akan didakapi. Jadi tanpa melengahkan masa tuan-tuan, saya yakin ramai yang sudah bersedia nak bertanya macam-macam soalan. Boleh kemukakan soalan di ruangan soalan di bawah. Ruangan tu bukan ruangan soalan, ruangan komen, tapi soal lah kat situ. Soal lah dekat situ. Dan sahabat kita pun ada yang telah pun menyediakan soalan. Itu mukadimah saya. Jangan marah tuan-tuan kalau saya terlebih happy. Bukan lebih happy sebab Muhyiddin kekal jadi Perdana Menteri ni tuan-tuan. Jangan bimbang. Kita ada ke bawah dulu tuanku. Tahulah tuanku nak buat macam mana. Jangan Muhyiddin ingat dia je seorang pandai ada game kan. Kita tengok nanti. Kalau nak beli popcorn, boleh beli popcorn. Okey. Silakan. Okey, Datuk. Satu mukadimah yang menarik. Pada sidang media petang tadi, PM Muhyiddin Yassin ada memberitahu tidak ada satu orang MP ataupun parti yang mempunyai majoriti. Ini bermaksud dia pun tidak ada majoriti secara terang-terangan, secara live. Jadi apakah pihak istana tidak mengetahui perkara-perkara sebegini? Dan apa yang sepatutnya rakyat buat ataupun pihak agung tidak? Dia sekarang ni, kita dah beritahu lama dah. Memang dari dulu lagi, semenjak Mahathir meletakkan jawatan, tak ada seorang pun yang ada lebih daripada 112 undi untuk diangkat jadi Perdana Menteri. Muhyiddin ini diangkat jadi Perdana Menteri dengan kononnya sokongan 114 orang yang diikrarkan oleh ketua-ketua parti. Okey? Jadi sekarang ini Speaker Dewan Rakyat sendiri mengatakan bahawa Muhyiddin sudah tinggal 100 MP je bersama dengan dia. Okey. Jelas Jadi macam mana cara dia nak menyelamatkan tengkuk dia ni? Maka dia hantar orang tertentu berjumpa dengan Anthony. Kan? Maka adalah sekumpulan geng-geng DAP yang mungkin akan memberikan sokongan kepada Muhyiddin
bila berlakunya undi tidak percaya ataupun undi percaya. Matlamatnya cuma satu. Muhyiddin tetap kekal menjadi Perdana Menteri. Itu sebab rakyat Malaysia, tak kira Melayu, India, Cina, kena ingat, siapa juga yang menjadi pengkhianat menyebabkan Muhyiddin menang pada 18 hari bulan ini, mereka ini wajib dihukum. Tak kiralah mereka ni orang UMNO ke, orang PAS ke, orang DAP ke, orang PKR ke, selagi dia menyebabkan Muhyiddin yang hari ini menganiaya rakyat Malaysia, yang hari ini merosakkan ekonomi rakyat, yang hari ini menyekat ekonomi rakyat, yang hari ini memusnahkan ekonomi negara, yang hari ini menambah hutang negara berlipat kali ganda untuk mengayakan kroni-kroni dia, maka orang ini semua patut kita umban dalam pilihan raya yang akan datang. Itu je. Tak ada benda lain dah. Sebab kita dah buat macam-macam nak pastikan tuan-tuan, si Badigul Soot nama Muhyiddin Yassin ni letak jawatan, tiba-tiba bila orang ni dah nak mampus, ada pula yang pergi bawa oksigen pergi tolong selamatkan dia. Aduh, letih lah, penat. Letih tak? Letih. Letih dah, macam-macam dah orang buat nak bagi Muhyiddin ni, kalau ada 7 nyawa pun nak bagi 7 nyawa ni habis. Engkau orang boleh bagi oksigen kat dia, tak tahu nak cakap apa. Itu sebab bila dia menang saja, kita kena tengok siapa yang bagi undi pada dia. Itu sebab kita minta SPRM kena masuk. Kerana kalau tidak ada habuan, tidak ada jawatan yang diterima, tidak ada duit yang ditawarkan, sudah pastilah Muhyiddin akan tergolek. Itu dah confirm. Sebab speaker Dewan Rakyat sendiri beritahu dah tinggal 100 orang yang sokong dia. Dan yang kedua, saya nak beritahu kepada Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar ni dah berjuang lama. Lama sangat. Kalau kali ini dia terimalah jawatan Ketua Pembangkang bertaraf Menteri Kanan. Aduh, sedihlah. Yang reformasi 20 tahun tu kesian tau. Kesian. Dia orang duk melalak reformasi. Last kali dapat jadi Menteri Kanan pun Menteri Kanan lah. Kalau kau bagilah muka kat Muhyiddin ni, tak tahu nak cakap apa lah. Pilihan raya akan datang, saya ingat, dah geng UMNO pun ada yang tak boleh pakai ni, jadi baruah Muhyiddin. Geng PAS pun ada, geng DAP pun ada, geng PKR pun ada. Habis pilihan raya akan datang ni, kita nak undi siapa ni? Pilihan raya akan datang, kita nak undi siapa? Itu sebabnya memang tepat keputusan Datuk Seri Zahid Hamidi. Kita tarik sokongan daripada kerajaan atau daripada Muhyiddin Yassin. Dan kalau boleh selepas ini, kalaulah Muhyiddin berjaya membentuk kerajaan balik ataupun dia berjaya mewujudkan unity government macam yang dia cakap ni, UMNO kena menjadi pembangkang yang berkaliber. UMNO kena jadi pembangkang yang berwibawa. UMNO kena disassociate itself daripada mana-mana pemimpin yang bekerja sama dengan Muhyiddin Yassin dan bersatu. Penting. UMNO kena tegas. Tindakan disiplin kena diambil. Biar kita jadi pembangkang. Tak kira lah
Mungkin lagi 1 tahun kita kena tunggu, atau 2 tahun kita kena tunggu. Tak ada masalah. Kita dah pernah tunggu 3 tahun, takkan kita tak boleh tunggu 2 tahun. Yang penting, kita kena fokus berjuang habis-habisan menentang pengkhianat-pengkhianat ini dan membela nasib rakyat yang hari ini sengsara, tuan-tuan. Rakyat hari ini berada dalam keadaan yang cukup menyedihkan. Berada dalam keadaan yang cukup menyedihkan. Aduh. Bobby ni telefon pula sampai dah. Macam mana boleh masuk? Terputus. Okey, soalan lain. Kalau mengikut kenyataan-kenyataan di media sosial, Ya. ada apabila Ketua Pembangkang ditawarkan sebagai bertaraf Menteri Kanan, ada yang menyatakan seharusnya Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menerima, tetapi sebaliknya Datuk Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri dan Muhyiddin yang menjadi Ketua Pembangkang bertaraf Menteri Kanan. Jadi itu saya dah cakap banyak kali. Ya. Anwar Ibrahim takkan jadi Perdana Menteri. Betul. Memang itu tak akan berlaku. Tetapi adakah pada pandangan Datuk Anwar Ibrahim akan menerima pembangkang bertaraf Menteri Kanan di atas rundingan antara parti-parti politik yang akan dipanggil oleh Muhyiddin? Saya rasa Datuk Seri Anwar Ibrahim pun tak terlapak nak jadi Ketua Pembangkang bertaraf Menteri Kanan ni. Kalau dia terima ni, hancur politik dia. Kan? So saya rasa dia tak terima. Lagipun ni mangkuk Muhyiddin ni, dia pandai-pandai nak buat kerajaan campuran ni. Kan? Sebenarnya dia raja ke Tunku Abdullah raja? Yang ni aku ada confuse sikit. Sekarang ni Agung apa? Presiden UMNO ada menggunakan ni seolah-olah dia mengenepikan Agung. Kan? Media Macam dia yang raja. Kan? Kalau dia nak bentuk kerajaan ni, nak tanyalah dengan mangkuk ni. YB Pago Si Tompok ni kan. Bila dia nak bentuk kerajaan, dia nak lantik DAP jadi menteri. Kan? Dia nak lantik geng Anwar PKR yang nak melompat, yang ikut Azmin Ali ni jadi menteri. Kan? Siapa yang nak perkenan pelantikan ni? Dia sendiri. Dia sendiri kan? Aku rasa Din kau buat kerajaan dekat Pagoh tu bagus juga. Yang membelakangi Agung dalam kes ni kan sama saya. Kalau tuanku tak lulus, maknanya tuanku tak restu, tak terima DAP duduk dalam kerajaan tu. Kan? Macam mana nak lantik orang DAP ni jadi menteri? Dan macam mana kau nak kekal berkuasa? DAP kalau nak bersama dengan Muhyiddin sekalipun, mestilah dengan harapan apa yang dijanjikan dapat diberikan. Tapi pelantikan ni betul atas nasihat Perdana Menteri, tapi mesti diperkenan oleh baginda tuanku. Kalau kau ada kurang hajar, biadab, macam haram jadah macam ni, kan? Tuanku suruh buat undi percaya kat dalam parlimen 18 hari bulan, kau tetap nak buat September, kemudian kau buat macam-macam helah macam ni. Kalau aku jadi tuanku, aku sakit hati. Betul. Itu yang kita nak melihat, apa tindakan daripada pihak istana. Rakyat sebenarnya menanti-nanti. Dia pihak istana ni, kalau dia bertindak pun korang bukan tahu. Sebab tak turun-turun betul lah. Tu. Korang kena faham lah. Pihak tuanku dah buat yang terbaik. Tuanku dah beri tekanan yang dah semaksimumnya. Kenapa dia beri tekanan pada Muhyiddin?
Sebab dia lihat rakyat dia susah. Dia lihat rakyat dia sudah merana. Dia lihat rakyatnya ramai yang mati akibat COVID. Dia lihat angka COVID ini, bila buat darurat, lagi jahanam Malaysia ni. Daripada 20 lebih ribu, dah jadi 200 lebih ribu. Dah jadi suku juta. Yang mati pun dah lebih daripada 10 ribu. Apa kejadah ni? Jadi tuanku sebagai penaung rakyat Malaysia ni, takkan nak biarkan rakyat terus mampus di bawah pemerintahan Muhyiddin. Tapi rakyat tak sabar ni nak lihat. Yalah, tapi ada benda yang tuanku buat, kita takkan tahu. Contoh. Saya bagi contoh. Macam mana tiba-tiba boleh Datuk Pengelola Bijaya meminta supaya Speaker Dewan Rakyat memaklumkan kedudukan ahli parlimen yang ada. Ini berat ni, ini keras tau. Ini keras. Kalau tak faham juga, tak tahulah, kan? Ini dah cukup keras. Dan kalau kita lihat dari segi surat Azhar itu sendiri, Harun, yang mengesahkan hanya ada 100 orang. Patut dah runtuh. Yang mengesahkan hanya ada 100 orang. Kalau nak ikutkan hari ni juga, tuanku boleh panggil Muhyiddin, suruh dia buktikan dia ada lebih daripada 100 ataupun lebih daripada 111, dan terus minta dia letak jawatan kalau tak ada. Tetapi saya pasti ada benda yang sedang berlaku yang sudah pastilah rakyat tidak akan semua tahu. Dan itu yang rakyat nantikan. InsyaAllah. Semua orang satu Malaysia dah tahu, tinggal 100. Kalau ada berita-berita, kabar-kabar ni, nanti insyaAllah kita akan sampaikan. Tapi apa pun kita sedih lah. Sebab Peja belum dapat gaji. Tak apa. Dia bukan penasihat, dia penasihat. Minta maaf, ini hari saya makan kurma lah. Ada badan ada goyang sikit, kurang gula. Okey, soalan lain. 20K Gomo. Apa tu? 20K Gomo kambing Muhyiddin. Okey, soalan lain. Okey dah. Kalau yang berkenaan pinjaman dalam masa sebulan lebih kurang ni 16 bilion. Adakah duit itu yang digunakan untuk membeli? Itu kita tak boleh nak tuduh. Kita tak nafikan bahawa banyak duit yang dipinjam. Tujuan duit tu dipinjam sampai sekarang kita tak tahu. Sebab kita tak nampak duit. Sebab apa kita tak tahu? Bukan sebab sepatutnya sidang parlimen 1 bulan, dan sidang parlimen itu menjelaskan dengan sejelas-jelasnya semua aspek pelaksanaan darurat. Apa yang dia buat semasa darurat dilaksanakan. Undang-undang apa yang dibuat. Apa yang dia salah gunakan kuasa. Aku pun salah seorang mangsa duduk lokap kerana ordinan darurat ni. Semua benda yang dia salah gunakan kuasa perlu dibawa ke parlimen dan dipertanggungjawabkan. Duit-duit yang dibelanjakan, duit yang dipinjam, semua sekali. Ke mana perginya? Perlu dibentang. Tapi Hawau ni tak membentang. Rakyat nampak benda ni. Rakyat nampak. Rakyat nampak pinjam. Tuanku pun nampak. Tuanku lagi nampak. Cuma masalahnya sekarang ni kita macam mana nak bagi sampai dia dah tak nampak lagi. Itu je. Okey, ada soalan lain? Okey. Kalau tak ada soalan lain, kita ucap jutaan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.